Berjuanglah, berkorbanlah, moga aman diterima Allah dalam ikatan Muslimin Malaysia. Kadang-kadang slogan-slogan yang diangkat oleh setiap kerajaan yang naik dulu macam-macam lah, wasatiyahnya, kemudian Islam hadarinya. Hari ini slogan yang diangkat adalah keluarga Malaysia. Bagi saya konsisten daripada dulu lagi, daripada Islam hadari, wasatiyah dan sebagainya. Kita kena memaknakan dengan cara Islam. Kita tidak boleh memaknakan dengan cara orang berpolitik. Nanti dia menjadi satu point, melting point dipanggil. Setiap slogan itu akan menjadi isu mencairkan identiti. Saya bagi contoh, ketika kerajaan melancarkan slogan wasatiyah, kesederhanaan. Yang kita nak faham, wasatiyah itu adalah, dalam Islam wasatiyah adalah satu yang terbaik, yang berada pada kemuncak, dia pada tengah-tengah. Dia tak ke sana, dia tak ke sini. Tapi kalau dibiarkan orang lain memaknakan wasatiyah itu, dia akan jadi, kalau pergi majlis agama pakai tudung, kalau pergi tempat lain buka tudung. Kalau sembahyang 5 waktu itu, wasatiyahnya ambil 3 ataupun 4. Itu salah. Termasuklah kita ketika memaknakan keluarga Malaysia, ISMA memandang dari sudut dengan rasa penuh risau dan cemas kalau ia menjadi satu objek untuk menjadi satu faktor pencairan kepada identiti. 16 hari bulan juga, pada hari yang sama, ada satu poster untuk mempromosi Hari Beragama Sedunia. Jadi perkara-perkara ini, dan saya jawab, saya tak jawab pun dari apa, saya tulis dalam Facebook saya 3-4 patah perkataan. Hari Agama Sedunia adalah inisiatif daripada agama Bahai. Center agama Bahai sekarang ada di Israel. Satu agama yang menghimpunkan semua ciri-ciri positif, kononnya agama-agama seluruh dunia ni dihimpunkan dalam satu acuan dipanggil agama Bahai. Yang baru ni tahun lepas atau 2 tahun lepas, dia menang perbicaraan dengan Jabatan Agama Islam Selangor, dia menang di Selangor. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak berhati-hati dan ISMA konsisten, saya sendiri, saya terus terang, saya pejabat awam, tapi hak saya sebagai rakyat untuk berorganisasi, saya memilih ISMA dengan tidak menafikan peranan yang lain-lain. Sebab bila disorot daripada sejarah, umat Melayu antara umat yang paling awal menerima Islam, dipanggil Ummatul Ijabah. Islam mari ke tanah Melayu ni, orang Melayu sudi untuk menerima Islam melalui raja-rajanya. Raja dia masuk Islam, kita semua pakat ramai-ramai rakyat kita masuk Islam. Sebab itu, sebagai membalas jasa raja-raja dulu ni, setiap khutbah Jumaat kita mohon taufik dan hidayah kepada raja-raja. Dan kalau raja-raja ni raja rosak, habis kita. Biarlah rosak-rosak demo pun dalam kerangka Islam lagi, dan sebagai simbol untuk menjaga umat Islam dan agama Islam. Sebab itu jangan pelik, di Perak ni kita boleh ada mufti lagi. Sebab itu kuasa raja bukan senang dia nak milih, dia mikir lama tu. Siapa yang layak, siapa sebagainya, bukan senang, bukan mudah. Jadi bila Islam datang ke sini, nombor 1 umat Melayu kita menjadi ummatul ijabah, umat yang menerima Islam. Bila kita sanggup terima Islam, Islam bukan agama yang statik. Kita saja Islam, kita perlu Islamkan anak kita, kita perlu Islamkan jiran kita, kita perlu Islamkan masyarakat kita, kita perlu Islamkan negeri kita, dan naik satu tingkat lagi dinamakan ummatul dakwah. Baik. Bila ummatul dakwah, bila kita melebarkan dakwah Islam kita dah melebar, kita dapat pegang satu negeri, pegang satu negara, naik setingkat lagi dipanggil ummatul khilafah. 3 benda.
yang Allah amanahkan kepada kita umat Melayu. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Tapi semenjak zaman Melaka dulu pun, kita melihat orang Melayu gaduh sama sendiri. Gaduh sama sendiri, kemudian diwariskan pergaduhan itu bila dirasmikan dalam bentuk parti-parti politik. Maka orang Melayu terpecah dua pada parti politik yang besar ketika itu. Pertama UMNO yang lebih dilihat kepada nasionalis. Kemudian dilihat satu lagi parti PAS yang dilihat seperti Islamis. Macam tak boleh bertemu langsung, tak boleh duduk sekali. Bergaduh tak sudah daripada dulu lagi. Maka ISMA menawarkan diri untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang UMNO juga beriman, orang PAS juga beriman, tapi masih tak boleh nak duduk sekali. Fa aslihu baina akhawaikum. Mesti ada pihak ketiga yang cuba untuk mendamaikan mereka berdua. Kita cubakan perdamaian. Kita kata bahawa Islam dengan bangsa sebenarnya tidak berada pada situasi sentiasa bergaduh. Sebab itu ada hadis Al-A'immah min Quraisy. Di tanah Arab dulu, pemimpin mesti dari golongan Quraisy. Quraisy itu adalah salah bentuk etnik, satu bentuk bangsa lah. Dan untuk kepimpinan mesti ada orang-orang itu. Jadi tak mesti antara Islam dengan bangsa itu bergaduh sentiasa. Sebaliknya, bangsa boleh menguatkan agama dan agama boleh memuliakan bangsa. Antara slogan yang awal yang kita angkat di seantero tanah Melayu ini adalah Melayu sepakat, Islam berdaulat. Melayu sepakat, kita tak kata Melayu bersatu, payah nak bersatu. Tapi dalam isu-isu tertentu, kita boleh duduk sekali bersepakat. Macam realiti di Kuala Kangsar. Tak boleh nak paksa, mesti masuk satu NGO, tak boleh. Tapi dalam bab arak, saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan. Dalam kawasan majoriti orang Islam duduk, jangan ada kedai-kedai yang menjual arak. Itu satu perjalanan yang bagus, permulaan yang bagus. Kita boleh berbagai-bagai topi, tapi kita bersatu dalam hal-hal tertentu. Macam orang Cina, kalau tuan-tuan biasa ikuti sidang Dewan Dun, tak kira dia itu pembangkang ke, tak kira kerajaan ke, tapi dalam bab kebudayaan, dalam bab pendidikan sekolah vernacular, dalam bab bahasa, mereka tidak ada tolak ansur. Dia bersatu. Walaupun mereka tak ada kerusi, tapi suara mereka kuat. Jadi perlunya tadi kita bersatu padu untuk kita mengutip suara-suara kecil ini, diangkat bersatu, dia akan jadi suara yang besar. Itulah yang diusahakan oleh ISMA daripada peringkat awal lagi. Sampailah ke hari ini, kita melihat bahawa dunia perlu untuk dipimpin oleh orang Islam. Sebab itu kita ada perancangan jangka masa sederhana panjang, iaitu Malaysia Unggul 2040, dan perancangan 100 tahun akan datang, OBI, Order Baru Islam 2121. Yang masa tu rasanya kita pun dah tak ada dah kat sini, tapi perlu diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Dengan itu, saya melihat bahawa tahniah kepada ISMA Kuala Kangsar kerana mengorak langkah, memindahkan pejabatnya. Saya tak bersesuai ke sini. Saya tadi nak datang sini sebab anak kata kat sini Abi ada kedai kopi Vietnam. Saya pun, dia kata nama kedai tu tak tahu, dia tak ingat, tapi dia kata sebelah kedai runcit. Kita carilah daripada masuk jumpa bangunan besar. Ujung sekali tu. Bangunan besar Dewan Perniagaan Cina. Kita tersentak jugalah, dekat Bungawila ni ada Dewan Perniagaan Cina. Kita nak satu impian kita besok, pejabat-pejabat NGO kita yang ni sebesar itu, insya-Allah. Kita boleh buat sebenarnya. Kita boleh buat. Tanah Rizab Melayu tadi yang disebut oleh saudara Nazafri tadi, seingat saya ketika titah tuanku pada pembukaan dewan yang latest baru ni disebut tentang, adalah meningkat sikit tentang
ditebus semula ataupun dikembalikan. Dan dari sudut fatwa, saya sendiri terlibat menyediakan satu kertas fatwa dan telah diangkat ke Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Hukum menjual aset ataupun hartanah kepada orang bukan Islam. Dan kita keluarkan di situ adalah hukumnya haram. Kita tak nak mengulangi sejarah Palestin. Dan mereka tak jual pun, mereka rampas je begitu saja. Jadi tapi bila dia peringkat negeri, bila kita peringkat negeri, dia adalah pertimbangan kan. Tuan sekalian, jadi yang kita harapkan adalah semua NGO kita mendukung isu-isu yang kita boleh bersepakat. Dan kami macam hari Ahad yang lepas ke, Lepat nak datang ke Ipoh. Tuan-tuan kenal Lepat? Bukan Lepat Pisang tu. Ismail Lepat apa? Dia nak jual buku dia tu. Apa ustaz-ustaz betul dengan seketul tai. Dia punya buku tu lah dia nak jual. Tapi alhamdulillah, rakan-rakan kita di NGO ni ada banyak jenis. Ada yang lemah lembut, NGO kebudayaan dipanggil. Ada yang akademik, ada yang dengan macam-macam lah. Kita anggap itu seperti kita makan satu hidangan. Ada pedas sikit, ada manis sikit, ada tawar sikit, ada tiga rasa dan sebagainya lah. Jadi dalam kita menghadapi isu-isu tempatan ini kita kena melihat NGO yang banyak ini bukan persaingan, tetapi saling melengkapi di antara satu sama lain. Ketika menghadapi Lepat datang ke Ipoh, yang turun adalah NGO yang keras-keras ni, dan kurungan macam Samsing ni lah, daripada kawan-kawan kita daripada NGO Jabat. Di situ mereka turun ramai-ramai untuk mengganggu supaya perjalanan majlis itu tidak berjalan dengan baik. Dan dalam pengetahuan polis sebagainya lah, tidak melanggar apa-apa undang-undang, tetapi bertindak atas landasan undang-undang, tetapi masih melambatkan perjalanan golongan yang tak sepatutnya berbuat begitulah di tanah air kita. Berjuanglah, berkorbanlah, moga amal diterima Allah dalam kita.